Ah, selamat datang Cikgu Ali. Datang. Assalamualaikum semua. Boleh dengar? Boleh dengar dengan jelas sekali. Boleh Alhamdulillah. teruskan. Boleh jadikan saya co-host tak? Saya nak share apa? Nak share slide saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, assalamualaikum kepada semua. Ada 6,400 orang. Masya-Allah, tabarakallah. Saya pun berdebar-debar tengok. First time ni dia masuk jemput saya ke SRD untuk group BMS. Actually presiden tim yang ada dalam ni Mak Su kan, memang ada banyaklah kenangan saya dengan beliau bersama. Bila dia jemput ni rasa macam terharu saya lah, sebab saya nak sharing perjalanan saya, journey saya turun berat. Saya faham, saya tengok tadi yang turun berat top 3 kan, nombor 1, nombor 2, nombor 3, 1 bulan dah turun hampir 7 kg kan. Bayangkanlah saya 4 bulan saya baru turun 12 kg. 4 bulan pertama saya baru turun 12 kg. So sebelum saya nak share kan perjalanan saya, macam mana saya boleh turun berat, macam mana saya join program, bila saya join program, saya nak kenalkan diri saya dululah. Ada siapa-siapa nak kenal saya tak? Boleh komen. Siapa yang nak kenal saya? Dengan lebih mendalam. Dengan lebih mendalam. Saya nak bagi amaran dulu, siap. Slide saya malam ni memang berat. Memang berat sangat-sangat sebab banyak gambar-gambar berat. Gambar-gambar yang berat. So saya harap anda semua betul lah amaran tu, sebab banyak gambar-gambar yang berat. Saya buat slide hari ni pun memang saya pun berat mata memandang, berat lagi bahu memikul bila melihat balik gambar-gambar lama. Gambar-gambar lama saya, masya-Allah tabarakallah. Bisa orang kata saya bersyukur sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bila melihat balik kan saya punya gambar tu, ya Allah, macam tu punya aku dulu. Okey. Sebelum tu saya nak kenalkan diri saya dululah. Saya tahu ramai yang tak kenal saya ni kan. Ada yang kenal, ada yang banyaklah, ada yang kenal, ada yang tak kenal. So saya rasa semua tak kenal saya. Jadi saya share sikit. Okey. Ini siapa saya? Nama saya Ali Karimi bin Dahlan. Ingat nama ni kan? Sebab mungkin ingat muka ni, ingat nama ni, mungkin anda akan nampak lah kat mana-mana. Siapa yang mungkin dalam usia-usia saya ataupun lebih tua daripada saya, kalau yang lelaki mungkin trigger dengan nama Ali Karimi ni kan. Ali Karimi ni saya ingat saya lah, dia salah satu nama pemain bola Iran. Pemain bola Iran yang terkenal dululah, Ali Karimi. Tu. So ayah saya bagi nama, saya tak pastilah sama ada dia bagi tu sempena pemain bola ke apa ke, saya tak pasti. Okay, saya berasal daripada Perlis, Indra Kayangan kan. Semua orang-orang Kayangan datang daripada Perlis ni kan. Alhamdulillah. Kemudian umur saya sekarang ni, umur saya 39 tahun. Alhamdulillah. Umur saya 39 tahun, nak masuk ke umur 40 tahun. Umur yang disebut oleh Nabi kan. 40 tahun ni, kalau kita masuk 40 tahun ni apa? Okey, saya seorang bekas guru. Sebelum ni saya guru Kementerian Pelajaran Malaysia kan, selama 8 tahun kot saya rasa. 8 tahun. Kemudian alhamdulillah
Sekarang ni saya dah full time, full heart Herbalife coach. 5 tahun yang lepas saya telah berhentilah daripada mengajar di sekolah, tapi saya banyak mengajar secara online. Secara online dalam grup, ajar kawan-kawan, ajar orang yang saya tak kenal macam mana mereka nak ubah pemakanan, ubah gaya hidup yang lebih sihat, ubah kehidupan kan. Sekarang ni full time, full heart Herbalife coach, alhamdulillah. Okey. Sebelum tu nak kenal kenalah ikat sikit kan. Dah kenal sikit, saya nak ikat sikit lah. Siapa yang kenal boleh follow saya dekat IG saya cikguali.official. Boleh follow sekarang. Macam paksa. Boleh follow. Kemudian kalau dekat FB saya Ali Dahlan ataupun Ali Karimi Dahlan, tengok gambar tu, itulah gambar. Boleh follow lah. Dekat FB pun boleh follow, jangan add. Tak boleh add friend dah. Add friend dah tak boleh, add friend dah, boleh follow saya insyaAllah. Dalam IG, dalam FB, saya cubalah menjadi seorang yang berkongsi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau ada yang merapu-merapu ke tu, yang tu abaikanlah. Because kalau FB, my personal FB dan IG ni memang saya fokus untuk saya berkongsi maklumat-maklumat tips apa-apa lifestyle saya seharian insyaAllah. Okay. Dah follow dah? Ada yang tekan follow tak? Baru nampak baru 2 orang. Semua kena follow. Ada berapa ni? 70 orang. 7,000 orang ni kena follow. So saya akan bertambah 7,000, 12.2 12,000, 7,000 itu dah dekat 20,000 dah. Okey, terima kasih kepada yang follow, alhamdulillah. Okey. Saya nak cerita ni, saya harap anda melihat gambar-gambar saya. Tadi anda tengok gambar sebelum saya kan. So gambar selepas saya. Sekarang ni pun anda nampak live saya kan. So saya harap anda tengok gambar sebelum saya ni. Anda sebutlah masya-Allah kan, masya-Allah tabarakallah kan. Sebab apa perubahan yang Allah bagi kepada saya ni semuanya bukanlah datang daripada saya punya kekuatan ke saya punya ni, tapi sebenarnya datang daripada pertolongan dan kekuatan Allah kan. Jadi apa yang anda tengok kan, ada yang sesuatu yang luar biasa anda nampak kan, wih Cikgu Ali dulu macam ni anda sebutlah. Terkejut follow nampak cicak. Posting terbaru cicak. Cicak obes. Okey. Ini saya mula bercerita saya daripada kecil lah. Senang. Saya ni memang daripada kecil I'm a happy fat man. Saya ni seorang yang orang gemuk yang happy kan, sebab saya gemuk daripada kecil. Saya memang gemuk daripada kecil. Mak saya cerita saya ni dilahirkan seberat 4 kg dan beranak mak saya melahirkan saya secara normal dan bukan di hospital, secara normal di rumah kan. Dulu saya tak tahulah bab ni kan, tapi bila dah ada isteri, kita tahulah. Isteri saya pun melahirkan anak secara normal kan. Kita tahu macam mana, ya Allah, macam manalah melahirkan seorang anak seberat 4 kg kan. Memang berat lah. Dan alhamdulillah daripada 4 kg itu tak turun-turun lah. Meningkat kan, makin comel. So saya memang lahir hari pertama dah comel, hari kedua comel, bulan pertama comel, dan tahun pertama pun comel. Ini gambar saya umur 5 tahun. Alhamdulillah nampak comel kan. Dan saya memang dalam keluarga sayalah adik yang gemuk kan. Kami ada 4. Gambar ni ada 3. Abang dah dah sambung belajar masa ni. Saya ni memang cabi lah, cabi daripada kecil. So dalam kampung saya ni memang pelik lah. Sebab dulu zaman tahun 80-an dulu, budak gemuk ni susah nak jumpa kan. Budak gemuk ni memang susah nak jumpa. Jadi bila ada seorang budak gemuk dekat kampung ni memang jadi perhatian lah kan. Jadi perhatian. Saya ni memang jadi perhatian, orang suka picit-picit pipi kan. So
memang jadi perhatian. So macam-macam gelaran. Ini saya waktu kecil, masa saya saya meningkat sekolah rendah pun, abang saya seorang yang fit, kakak saya seorang yang fit, abang sulung saya pun seorang yang fit, semua yang join sukan kan. Abang saya atlet masa sekolah, jadi saya ni tak atlet lah kan. Saya ni jaga botol air je kat luar padang kan. Jadi kalau masuk pun masa sekolah rendah, mungkin nama manja bok. Saya ada banyak nama. Masa kecil ada banyak sangat nama. Macam-macam orang. Kalau uncle dekat kedai Cina kan, kedai uncle, dia panggil saya Topui. Panggil saya Topui. Kalau kat kedai, pergi Topui, nak beli apa? Kan? Kalau makcik-makcik yang kat kampung, banyaklah gelaran, karipak lah kan. Itu biasalah orang kampung kan, dia panggil, dia tengok pipi kita besar, dia macam-macam lah gelaran dan sampailah sampai dewasa pun saya masih besar. Saya masih besar. Tak pernah melalui proses menjadi seorang yang apa orang kata kurus lah. Ini pun nampak macam kurus tapi sebenarnya besar kan. Besar, tak pastilah darjah berapa ni, tapi saya seorang yang besar. Saya darjah 1. Ayah saya dia terpaksa bawa saya pergi ke kedai tempah seluar. Kedai tempah seluar. Sebab budak darjah 1 masa tu tak adalah jual dekat pasar raya ni, tak ada saiz budak darjah 1 saiz saya. Kan? Sebab berat saya tu dah hampir 60 kg masa darjah 1. Kan? Jadi memang daripada kecil dah biasalah dengan seluar-seluar tempah ni. Kan? Kita tengoklah baju pun. Ini baju mak saudara saya beli, dia pergi luar negeri, jadi dia teringat kat anak buah dia yang comel ni. Bayangkanlah, dia tak tahu nak ukur saiz, nak beli kat Ali ni macam mana kan. Jadi dia belilah baju yang oversize. Jadi memang saya dah biasa dah pakai baju oversize daripada kecil. Orang salah beli saiz tu memang dah biasa lah. Baju oversize, baju besar. Sebab yelah, dia orang nak beli baju yang kecil, takut nanti Ali tak muat pula jadi macam Michelin pula kan. Okay. So sampai besar, Alhamdulillah, memang membesar dengan jayanya. Saya ni anak bongsu Saya ni anak bongsu, anak yang paling kecil, anak yang paling dimanjakan, yang paling happy, yang kalau tak dapat ayam goreng, tak nak makan, kan? Tak nak makan nasi, jadi mak terpaksalah cari ayam goreng, buat ayam goreng, kan? So memang makanan ni menjadi pengubat. Mak saya jadikan makanan ni pengubat saya. Pengubat hati saya. Anak nangis-nangis ke, bagi makanan. Makan lagi. Daripada kecil, mak saya tak pernah langsung tegur saya mengenai mengenai berat badan saya lah. Kan? Tak pernah. So yang penting makan. Yang penting dapat makan. So tak ada ilmu pemakanan yang sihat apa semua kan. Saya bukanlah nak salahkan arwah mak saya ataupun keluarga saya, tapi begitulah kita kan, prosesnya. Kita tak ada kesedaran, mungkin mak ayah kita pun tak ada kesedaran mengenai pemakanan dan tak pernah lah langsung kalau kejayaan apa-apa dekat rumah ni, kalau kat Malaysia ni kan, keluarga Malaysia ni kalau meraihkan kejayaan ke buat apa-apalah, mesti majlis makan-makan. Betul lah, tak ada orang buat majlis senaman lah. Kalau nak meraihkan kejayaan, mestilah majlis makan-makan. Jadi setiap masa memang ada majlis makan-makan. Saya pun pandai masak macam-macam, nasi Arab lah, apalah kan. Jadi semua tu menjadi kegemaran saya. So saya memang hobi, kalau orang tanya daripada kecil sampai besar, hobi saya makan. Kan? Hobi saya makan dan saya tahu part-part makanan yang sedap. Kan? Contoh ayam, bahagian mana yang sedap, ikan, bahagian mana yang sedap. Kedai pun saya tahu kedai mana yang tempat sedap. Kan? Ayam kita tahulah, semua tahu. Ayam ni bahagian sedap, kepak tu yang sedap kan. Kepak yang bahagian kulit dia sedap. Jadi itu memang saya punya favourite. So bila meningkat dewasa pun sama.
Saya meningkat dewasa, pergi ke sekolah menengah, berat badan saya pun sama, semakin meningkat. Dan ini gambar sebelum mak saya hantar saya pergi ke Sabah untuk bekerja sebagai guru. Saya dapat posting ke Sabah. Ada rakan kerja saya dalam ni, rakan seposting dengan saya, yang sama-sama satu kawasan. Nanti ada gambar dia. Okey. Okey. So semasa dewasa pun memang tak ada kesedaran mengenai pemakanan ni kan. Saya cuma tahu kalau nak turun berat kena senaman lah, tapi tak pernah fikir langsung mengenai bab nak turun berat ni, tak pernah fikir. Yang penting senaman. Yang penting saya bersenam. Itu je. So bab sukan memang alhamdulillah, sebab abang saya memang orang sukan kan, abang-abang saya, kakak saya orang yang aktif dalam sukan. Jadi saya memang suka, daripada kecil saya berimpian untuk pandai main sesuatu sukan tu. Walaupun daripada kecil dihalang, banyak dihalang untuk bersukan kan, tinggi nak masuk bola sepak tak dapat, tinggi nak masuk bola main itu tak dapat kan. So tapi saya cuba untuk belajar, dan saya selalu bersukan. Saya suka bersukan. Tapi dalam bersukan saya juga suka makan kan. Kemudian selepas dewasa, ni saya bertugas sebagai guru di Sabah. Alhamdulillah, memang bila dah ni masa bujang lagi ni masa bujang lagi. So aktiviti apa-apa pun dengan rakan-rakan guru ni kan, kira makan je lah. Aktiviti makan dia banyak. Hujung minggu makan, pergi KK makan. So memang asyik makan je lah kalau ni apa-apa pun. Dan tempat saya bertugas ni ada dua orang ada dua orang yang berbadan besar sama dengan saya kan. Dia pun ada dalam slide ada dalam partisipan malam ni, sama-sama. Dan inilah bila menjadi guru ni, itulah hobi saya, sama ada makan ataupun tidur kan. Bila makan banyak ni, lepas makan tidur lah. Bayangkanlah ni gambar ni, saya tengah jadi hakim ni sebenarnya. Jadi hakim bercerita. Saya alhamdulillah lah, saya ketua hakim kan. Hakim tidur. Kalau lah saya hakim boleh tidur masa ni. Kawan pula, memang orang gemuk ni memang jadi perhatian sebenarnya. Jadi kawan-kawan ni memang suka tengok perangai orang yang gemuk ni kan. Jadi dia orang ambil gambar, saya tengah tidur, dia orang ambil gambar. Mungkin comel kot kan, saya tengah tidur tu. Jadi dia orang ambil gambar. Alhamdulillah, saya simpan gambar ni menjadi kenangan saya. Memang banyak tidur, saya terus terang lah. Saya dulu ditugaskan di Sabah di kawasan Ulu. Kawasan Ulu, naik motor 1 jam lebih. Sampai kat sekolah, benda pertama sekali saya cari adalah sofa. Sofa. Tengok tak ada kelas je, saya cari sofa dulu. Sofa dulu nak baring. Ada gambar, saya duk cari balik gambar kawan-kawan satu sekolah, dia ambil gambar saya duk tidur atas sofa. Sofa dalam bilik guru tu, memang saya suka betul lah tidur kat situ. Bila datang kelas dia, aku besarkan gerak lah, balik kelas. So saya pun masuk kelas kan. Jadi macam cerita P. Ramlee. Hari-hari hari-hari cikgu main bola, hari-hari cikgu tidur. Okay. So alhamdulillah, Allah susun saya ditemukanlah dengan seorang dikahwin isteri pertama. Tulis isteri pertama. Inilah isteri pertama saya. Allah temukan saya dengan isteri pertama saya. Dia dekat sebenarnya saya kenal dia dekat maktab. Isteri saya ni saya kenal kat maktab. Antara orang yang cantik lah kat maktab kan. Dan saya ni orang yang gemuk, tak berapa lah famous sangat. Tak berapa lah ni sangat. Famous kerana gemuk lah. Jadi saya pernah menaruh harapan. Menaruh harapan bila tengok ni kan, ya Allah lawanya, kalau jadi isteri ni Masya Allah kan. Tapi saya orang kata sedar diri lah kan. Sedar diri. Tapi alhamdulillah, susunan Allah itulah yang terbaik kan. Walaupun saya seorang yang gemuk, tapi saya seorang yang berkeyakinan tinggi. Saya berkeyakinan tinggi untuk mengorat. Untuk mengorat. Saya seorang yang berkeyakinan tinggi untuk mengorat. Guna ayat sedih je orang gemuk ni, senang.
sudi tak kan saya ni gemuk, boleh ke tak? Jadi alhamdulillah isteri saya dia terima saya sebagai suami kan. Dan selepas berkahwin dia pun ikut saya pergi ke Sabah sama-sama kan. Dan sebenarnya lepas kahwin ada satu cerita lah yang dia cerita kan. First time saya berjumpa dengan ayah dia, first time ni jumpa ayah dia, dia nak perkenalkan ni lah kawan yang dia duduk berkawan kan. Jadi masa tu masa graduation maktab pun. Selepas tu rupanya ayah dia tanya, ayah bapa mentua saya lah, dia tanya balik isteri, betul ke betul ke yang ni pilihan kan? Tak ada pilihan lain ke? Tak ada orang lain ke? Bapa mentua saya tanya. Tapi isteri cerita selepas dah kahwin lah kan. Kalau sebelum kahwin dia cerita mungkin saya akan rasa benda tu, saya akan kecewa lah kot kan, kita akan rasa down lah kan. Tapi isteri cerita lepas kahwin, rupanya bapa mentua. Okay, so masa berkahwin pun saya bukanlah menguruskan badan, tak, saya tak menguruskan badan saya. Banyak orang yang kahwin, siapa yang masa dia kahwin dulu dia besar, dia cuba untuk turun berat badan kan. Saya masa berkahwin saya tak langsung fikir tentang nak turunkan berat badan, langsung tak fikir. I am a happy fat man, happy kot kan, mana nak dapat bini lawa kahwin dengan orang gemuk. Jadi saya pun waktu tu rasa sangat happy, saya rasa sangat happy, so saya tak fikir pun nak turunkan berat. Dan Allah susun, pagi saya nak akad nikah tu, saya duduk kat rumah makcik saya cuba naik penimbang berat, ada kat dalam bilik saya duduk tu, saya naik masa tu memang berat saya 120 kg. Kira paling berat ni aku pernah capai ni. Saya rasa waktu tu saya paling berat sekali. Saya rasa kan, tak sedar pun, tak pernah naik penimbang. Pagi akad nikah naik penimbang, ya Allah, 120 kg kan. Kemudian masa akad nikah pula berlakulah ada, kan orang gemuk ni perut besar kan, jadi kalau pakai kain apa-apa lipat dia susah nak lekat kan, dia akan turun ke bawah kan. Dia akan turun ke bawah. Jadi kalau tengok orang gemuk ni kalau pakai sampin, dia akan duduk bawah pusat. So Allah nak susun masa akad nikah kan duduk. Jadi duduk tu kita bergerak-gerak. Perut kita mana tahu perut kita bergerak macam mana kan. Dia cekang kan. Dia cekang tu, dia tolak sampin tu jadi longgar. Jadi saya nak bangun nak pergi upacara sarung cincin ni, sampin nak terlondeh. Sampin nak terlondeh masa ni, sampin nak terlondeh kan. Jadi orang ketawa lah. Kita terima lah nak buat macam mana kan. So cepat-cepat lah ni. So memang jadi perhatian lah. Saya pun dalam kalau orang utara panggil mampu happy lah kan. Kalau orang boleh panggil mampu happy lah kan. Yang penting aku dah akad dah. So alhamdulillah kan, isteri saya pun gembira kan. Dia banyaklah bagi semangat. Dia kata sebenarnya abang ni tak gemuk kan, tengok dari belakang abang tak gemuk kan. Abang ni handsome cik. Pandai pula dia bagi semangat kan. Tapi kalau tanya betul-betul orang perempuan ni, kalau betul, saya pernah tanya isteri saya, orang perempuan ni kalau betul-betul lah nak seorang suami, nak suami gemuk ke nak suami yang tak gemuk kan. Terus terang dia cakap memang dia tak nak suami yang gemuk. Orang perempuan memang tak nak suami yang gemuk kan. Cuma dia menerima lah apa yang Allah susun kan. Kalau dalam hati ni kalau boleh nak macam Korea lah dia kata. Tapi dah dapat macam Jawa ni nak buat macam mana kan. So isteri terimalah seadanya. Okay, so alhamdulillah inilah anak pertama kan. I'm a happy fat man. Nampak happy tak? You orang tengok gambar saya ni rasanya nampak happy tak? Ini memang happy lah, nampak happy. Dah kalau tadi kan tengok masa kahwin, happy, depa-depa tangan apa semua kan. Senyum sampai telinga senyum kan. Dah dapat anak pertama, Allah susun dapat anak pertama selepas tahun kot kami berkahwin, dapat anak pertama kan. Kalau anda tengok muka saya ni dah berubah dah sikit. Sebenarnya tanpa sedar lah, sebenarnya bila dalaman kita semakin, bila badan besar ni sebenarnya dalaman kita semakin
semakin lama semakin tak berapa elok sebenarnya kan. Jadi memang terasa lah masa ni umur saya 27 tahun. Umur saya ni 26 tahun. Ini masa anak pertama ni umur saya 26 tahun dan saya tak tahu pun saya mempunyai apa-apa penyakit yang yang berbahaya kan. Saya cuma tahu yang penting aku boleh senaman je kan. Dan inilah gambar yang bila saya tengok balik kan, ya Allah, leher pun tak tahu kat mana. Bila tengok leher pun tak tahu kat mana kan. So kalau saya cakap I'm a happy fat man masa ni, tipulah. I'm not a happy fat man. Memang terasa sangat kesihatan semakin teruk, kesihatan semakin ni, saya mudah untuk tertidur. Kadang-kadang balik sekolah duduk depan TV, nak tengok TV tapi TV tengok kita kan. Tertidur dan dengar dengkur sendiri, boleh dengar dengkur sendiri kan. Jadi tak sedar sampailah Allah kejutkan saya dengan sesuatu berlaku kan. Saya selalu sakit dada, jadi saya buat check up. Saya pergi buat check up, kemudian doktor suruh check kolesterol dan ambil full profile blood kan. Lepas tu buat ECG, buat semualah. Dan kemudian doktor panggil. Doktor panggil saya, hari doktor panggil tu doktor suruh saya masuk ward. Dia tengok keputusan ECG saya, kemudian saya bagi tahu kat dia saya ada sakit dada kan. Dia terus bagi tahu saya kami nak tahan ustaz dekat ward. Saya ustaz juga, saya mengajar pendidikan Islam masa kat ni. Tapi saya selesa orang panggil cikgu lah, sama je cikgu dengan ustaz tu. Ustaz tu dalam bahasa Arabnya, cikgu tu dalam bahasa Melayu. Selfie memang confident lah. So masa tu lah saya berlaku satu kejutan. Orang kata macam kereta belanggar tau. Kereta belanggar, kita terkejut bila doktor cakap nak tahan ward kan. Saya tak pernah langsung masuk ward, tak pernah masuk hospital kan, kecuali masuk untuk masa teman isteri melahirkan anak. Bila nak kena tahan ward tu, saya rasa ya Allah, waktu tu macam-macam terfikir dalam fikiran kan. Fikirkan anak masih kecil lagi kan. Saya fikirkan anak, sempat ke tak aku nak masuk, nak hantar anak darjah 1 ni kan. Duk fikir macam-macam sebab umur masih muda. Kolesterol 9 dan ada sakit-sakit dada. Jadi doktor saja untuk buat pemantauan di ward kan. Saya memang berkeras masa tu, saya seorang yang keras kepala. Saya kata, doktor, saya ni banyak kerja kat rumah, banyak kerja ni, banyak cikgu banyak nak buat benda-benda kan. Jadi doktor cakap bawa lah kerja tu datang ni, tak boleh kata kan, saya nak kena balik rumah. Saya tak berani masuk ward, takut nanti mati dalam ward. saya takut. Jadi doktor pun suruh telefon isteri. Doktor pesan kat isteri, kata isteri pandai bawa kereta tak? Pandai. Okey, kalau apa-apa, kalau suami sakit dada ke apa, ready untuk hantar ke ward kecemasan. Dia punya cakap tu macam sesuatu yang serius. So saya waktu tu memang, ya Allah, macam mana aku nak buat perubahan ni? Aku bersukan, aku selalu main basikal apa semua kan. So saya memang seorang yang suka bersukan kan. So kalau main futsal tu memang orang selalu jadikan saya keeper lah. Sebab badan tu dia boleh orang kata tutup pintu gol. Dia tutup pintu gol tapi lolos juga sebenarnya kan. Dia tutup pintu gol. Tengok, happy lah jadi keeper walaupun selalu jadi keeper. Saya memang suka bersukan, saya suka main badminton, saya berbasikal, saya suka berjogging kan. Semua benda tu saya buat. Tapi saya berada dalam kegemukan yang saya denial dengan kegemukan saya. Kita denial kan. Kita tak menerima bahawa kita gemuk sampailah berlaku sesuatu kan. So ini cerita saya, perubahan saya. Bila saya jadi saya saya masuk ke kelab nutrisi. Ini yang saya pertama kali saya jumpa program kan. Saya jumpa satu program ini, kalau anda tengok saya tulis kali kedua saya datang ke kelab nutrisi. Sebenarnya Allah susun perjalanan saya ni, saya dah
saya dah pernah pergi ke kelab nutrisi pertama kali, kan? Setahun sebelum saya pergi kali kedua ni gambar kali kedua saya pergi ke kelab nutrisi, kan? Saya pergi kelab nutrisi tu kali pertama, saya pergi, kawan ni dia turun 3 kg, dan dia baru seminggu join program, dia turun 3 kg, dia jemput saya sebab saya gemuk, jadi memang orang pertama lah kena referral untuk masuk program, kan? Jadi dia jemput saya pergi kelab. Dia kata kita boleh timbang lemak, tengok lemak berapa apa semua, kan? Jadi saya pun pergi, pergi naiklah penimbang apa semua, duduk tengok kawan ni pun duduk bersembang-sembang. Kawan cakap nanti coach dia datang terangkan. So bila coach tu datang, dia bawa teh aloe shake, dan untuk kawan saya, untuk saya sekali. Ini setahun sebelum. Saya terus menolak. Oh sorry saya tak nak, kan? Kemudian coach tu cakap tak apa free. Dapat free bah, kan? Orang Sabah punya ni, kan? Free. Tapi saya cakap tak, free pun saya tak minum benda-benda macam ni. Saya cakap free pun saya tak minum benda-benda macam ni. Saya boleh jaga makan sendiri. Saya banyak bersenam, kan? Itu saya menolak secara direct, secara sombong sekali saya tolak, kan? Bayangkanlah kalau anda macam tu, kan? Kalau anda bagi flyers jemput orang tolak, apa lagi ni, kita dah sediakan shake dah untuk ni dan ditolak, kan? Kemudian saya terus balik. Allah nak susun, masa saya balik tu saya dapat panggilan mak saya kena serangan jantung dan koma, dan hari yang sama, kan? Dan itulah bermulanya perjalanan saya. 3 hari lepas tu mak saya meninggal dunia, kan? Dan kemudian itulah bermula perjalanan saya melakukan perubahan. Abang saya tengok saya, dia kata, Ali, hang gemuk daripada kecil, kan? Hang kena pergi check dulu. Tu yang saya pergi check, kan? Kemudian bila saya pergi check itu yang ni, saya buat perubahan, tapi perubahan yang sendiri-sendiri. Saya mula makan oat. Biasalah orang ni, kan, mula makan oat, pergi pasar raya nampak JNC, masuk JNC belilah protein JNC tu, kan? Balik tak minum 2 kali, lepas tu tak minum dah, kan? Bini pun risau buat oat. Hari pertama oat sedap, hari kedua sedap, hari ketiga sedap, hari kelima dah tak sedap lah oat. Jadi saya pun keluar daripada makan oat, pergi makan mi goreng, kan? Jadi perjalanan tu bermula, sampailah saya masuk ke kelab nutrisi kali kedua, kan? Kali kedua saya masuk kelab nutrisi tahun 2010, tahun 2010 bulan April, bulan April 2010. Dan bila saya masuk, benda pertama sekali yang saya attract, kan, dengan kelab nutrisi ni, buku-buku Herbalife. Ada buku-buku Herbalife, kan? Dekat buku tu ada muka ni. Ini bukan maksudnya saya nak samakan saya dengan David Beckham. Dalam buku Herbalife tu ada gambar David Beckham, kan? Gambar David Beckham. Saya suka tengok bola. Saya memang David Beckham masa tu memang paling handsome lah, kan? Kita punya ni lah, kan? So bila saya tengok, saya tanya lah, oh David Beckham sponsor Duta Herbalife lah. Kata David Beckham duduk dalam kelab yang ni sponsor, kan? So saya terus rasa macam okey, saya join disebabkan David Beckham. Ini kisah yang saya ingat balik. Memang saya tengok buku tu dan saya decide, saya gunakan duit yang ada. Saya ambil program masa tu RM380 kot, RM380 untuk 30 hari makan di kelab sehari sekali. Ambil shake sehari sekali di kelab, 30, kan? Duit yang saya pakai, duit daripada yang sepatutnya saya bayar untuk penjaga anak saya. Jadi saya pakai duit tu dulu, kan? Kalau Fatihah dia masuk program, dia pinjam, kan? Dia pinjamkan orang, kan, masuk weight loss challenge, kan? Saya curi duit bini bagi duit untuk bayar penjaga, saya bayar untuk program turun berat badan. Dan alhamdulillah, program 30 hari tu saya habiskan 4 bulan. 4 bulan saya habiskan 30 hari. Bayangkan betapa tak disiplinnya saya, kan? Contoh macam anda ambil program sebulan, tapi sekejap muncul, sekejap tak muncul, sekejap tak muncul, sekejap tak muncul, sekejap hantar, sekejap tak hantar. Saya ambil masa 4 bulan untuk habiskan program 30 hari. Dan alhamdulillah, walaupun tak disiplin, tak ni apa-apa, kan, tapi coach sangat support, sangat supportif, selalu jemput, cikgu bila nak datang kelab, cikgu bila nak datang kelab. Jadi walaupun jarang-jarang, tapi alhamdulillah
bulan keempat saya last habis program, saya timbang, saya turun 12 kg. Masa tu saya dah terkejut lah. Uish, turun 12 kg dan saiz baju saya berubah tanpa saya sedar dan dia ambil gambar. Saya duk cari balik gambar tu tak jumpa. Dan alhamdulillah. So bermulalah perjalanan saya. Selepas tu saya mula decide untuk serius. Saya sign up sebagai senior, sign up sebagai member dan saya mula guna serius. Bila saya tahu berlaku sesuatu perubahan, saya mula guna serius. Dan alhamdulillah selama 11 bulan, Masya Allah, Tabarakallah, 11 bulan saya turun lebih 40 kg. 40 kg saya turun. Panjang nak cerita. Nak turun 40 kg tu panjang. Berat kan? Banyak slide saya berat. Slide-slide yang berat. Alhamdulillah. So, selepas turun, saya rasa I'm a better man. Dan inilah kesan yang itu jadi orang yang lebih baik. Bukan hanya kesihatan, bukan hanya tubuh badan jadi lebih baik, tapi banyak faktor saya jadi lebih baik. Saya jadi lebih baik kerana saya dapat efek orang lain. Saya bagi efek kepada orang lain. Bila kita dapat turun berat badan, secara automatik rupanya dia memberi efek kepada orang lain. So saya jadi mudah untuk berkongsi. Saya jadi orang yang lebih baik untuk rakan kawan-kawan saya. Ni kawan satu membakut ni dengan saya. Kan? Satu taman. Kan? Dia ada tak dalam ni? Ada rasanya. Kemudian ni adik ni saya tak kenal. Saya tak kenal. Dia datang saya punya kelas naman. Kan? Kaki terjengkit-jengkit dan alhamdulillah. Ni boleh tengok, alhamdulillah. Kan? Ini yang saya rasa I'm a better man because it's not about myself only, tapi rupanya dengan kita dapat turunkan berat, ubah gaya kita, gaya pemakanan kita, ubah kehidupan kita, dia memberi efek kepada orang lain. Orang lain pun terkesan mendapat kesan yang sama. Ni adik yang besar tu. Nampak? Ini tu. Ataupun sekarang ni sangat famous ni, yang sebelah ni. Yang dulu you tak kenal kan? Yang ni. Kenal yang ni lah. Ustaz Man. Ustaz Man. Masya Allah. Tabarakallah. Okay. So, ini, I'm a better man. Saya tak dapat isteri kedua. Ingat tadi, slide tadi. Saya kahwin dengan isteri pertama. Saya tak dapat isteri kedua. Tapi isteri saya dapat suami baru. Dia dapat dua suami. Suami masa gemuk dia dapat. Suami masa kurus pun dia dapat. Untung jadi isteri. Jadi kalau anda seorang isteri yang mempunyai suami yang gemuk, jangan cari suami baru. Selalu jangan cari isteri baru kan. Ini tak, jangan cari suami baru. Tukar suami tu, turunkan berat suami. Banyak orang dalam ni yang dapat suami baru yang dulu buncit, sekarang ni dah jadi semakin handsome kan. Isteri pula risau, takut bertambah. Isteri pula jadi risau kan. Tapi alhamdulillah tak bertambah. Okey. So kemudian saya nak cerita sikit journey. Mungkin anda semua tak tahu lagi, saya dah 12 tahun. 12 tahun dalam, sebab nak turunkan berat badan ni ambil masa 11 bulan je. Tapi kan banyak orang dia turun lepas tu naik balik, turun naik balik kan. It's about how you want to maintain your weight sampai kita mati. Ingat kita ikut program turun berat badan ni bukan untuk tak mati tau. Bukan untuk tak mati. Kalau tak mati saya pun tak nak. Makin banyak dosa nanti kat dunia ni. Tak. Tapi inilah journey 12 tahun. Daripada saya pernah turun 62.9 kg, kemudian saya saya ni kan muscle balik kan. Kemudian saya ubah macam-macam lah. Ini saya start main weightlifting. Bila main weightlifting, ini main bodybuilding punya sport kan. Bila main weightlifting, badan jadi kembang macam bini kata nampak macam bawang. Bawang gemuk lah kan, tapi ni gemuk yang nampak bulky kan. Okay, so apa yang boleh saya nak berkongsilah dengan anda macam mana saya boleh maintain journey 12 tahun saya. First sekali adalah follow me plan setiap hari. Follow me plan setiap hari. Kita bukanlah saya kata disiplin setiap hari
kan makan nasi suku-suku separuh je 12 tahun daripada dulu sampai sekarang tak lah. Tadi pun makan nasi Arab kan.